أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Okay, baru sekarang ni kita masuk tajuk yang ke-8. Wabihi wabisanadil muttasil minna ila amiril mu'minin fil hadis Abi Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullahu ta'ala qala babut tasmiyati. Berkata Imam Bukhari, bab tentang tasmiyah, menyebut nama Allah ala kulli halin. Ala kulli halin artinya pada kulli setiap halin, setiap keadaan. Hatta sehingga kan juga inda ketika wiqa, ketika persetubuhan. Ini pelik sikit kan? Sebabnya kita bicara tentang wuduk. Sedangkan sini tak ada pun perkataan wuduk. Sepatutnya dia kena tulis babu at-tasmiyah. At-tasmiyah. Sepatutnya dia kena tulis babu at-tasmiyah inda al-wudu. Ataupun babu tasmiyati ala al-wudu. Menyebut nama Allah dikala berwuduk, ketika wuduk. So kenapa Imam Bukhari tak menjelaskan dengan jelas? Nak ceritanya sini, tujuan dia nak beritahu wuduk pun kena baca bismillah, sebut nama Allah. Tapi hadis tu tak ada. Hadis tu ada tapi tidak cukup syarat-syarat Bukhari untuk dimasukkan ke sini dalam kitab dia. Oleh kerana tak cukup syarat, so dia terpaksa mengambil hadis-hadis yang boleh kita kias. Boleh kita kias. Kalau sekiranya hadis tentang jimak ni ada, sahih. So kalau jimak pun disarankan baca menyebut nama Allah, bagaimana dengan wuduk? Wuduk pun lagilah besar. Dia setiap hari. Satu lagi, Rasulullah sentiasa berwuduk, sentiasa menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala pada setiap masa dan setiap keadaan. So, macam mana pula dengan wuduk? Mestilah Rasulullah berwuduk menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi metodologi Bukhari mendatangkan hadis yang tidak soreh, tidak jelas, tapi maksud dia jelas berdasarkan kepada kefahaman qiyas. Yang menarik tentang bab ni ialah setengah ulama kata Imam Bukhari sebenarnya dia nak kata bab ni sesuai untuk menyatakan baca bismillah ketika ambil wudu. Tapi dia tidak ada hadis yang sesuai untuk dimasukkan Bukhari dalam kitab sahih dia ni. Dia ambil hadis ini sebagai kias. Tapi Maulana Yunus, anak murid kepada Maulana Zakaria, dia kata syekh dia, yang ni Maulana Zakaria kata, bab ni bukan nak kata bab tentang baca bismillah ketika wudu. Bab ni memang tentang mukaddimah, bukan mukaddimah untuk wudu, tapi mukaddimah untuk istinja, untuk buang air. Sebab selepas bab 8 ni, bab 9 dan seterusnya ialah bab-bab mengenai istinja. So maknanya dia nak kata hadis bab ni dia nak umari satu hadis berkenaan dengan baca bismillah ketika qada hajat. Tapi hadis tu lemah, tak boleh buat masuk. So dia datang ke hadis ni. So hadis tu ada dalam Tirmizi. Bunyi dia hadis tu, satru ma baina a'yunil jin.
wa aurati bani Adam. Idza dakhala ahaduhum al-khala'a an yaqula bismillah. Dia kata pelindung antara ma baina ayunnya, antara mata jin dengan aurat anak Adam. Apabila seseorang tu masuk ke dalam tandas, ialah baca bismillah. Maksudnya baca bismillah itu menjadi pelindung antara kita dengan jin. Jin duk tengok ni, mata jin duk tengok aurat kita lah. So dia kata jin, mata jin dengan kita tu, baca bismillah tu sebagai pelindung. Jadi hendaklah baca bismillah dikala masuk Baitul Khala. Itu menurut Maulana Zakaria. Sebab lepas ni hadis yang ke-9 dan 10, 11, 12 sampai kan banyak lagi hadis tu, ialah hadis berkenaan dengan istinja, qada hajat. Jadi kalau dia buat macam tu, artinya hadis nombor 8 ni ialah hadis permulaan ataupun mukaddimah kepada istinja. Maksudnya hadis nombor 8, nombor 7 seterusnya ni, nombor 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ni, semua ni ialah mukaddimah kepada wudu, belum lagi wudu. Mukaddimah kepada wudu. Sebab dia mentafsirkan ayat. Sebab Imam Bukhari dia mulakan dengan ayat Al-Quran. So ayat Al-Quran tu terangkan benda-benda yang basic tentang ambil wudu. So dia belum lagi bicara tentang lanjutan ambil wudu tu. Jadi seolah-olah hadis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ni dia mensyarahkan kepada benda yang basic disebut oleh Al-Quran. Bukan secara terperinci lagi. Termasuklah perkara yang fardu dengan yang sunat-sunat. Basic dia. Maknanya Quran sebut yang basic. Tapi dia nak kata basic mana yang fardu-fardu. Tapi dia nak kata yang fardu tu sebenarnya ada lagi selain daripada fardu. Itu yang kelebihan-kelebihan wudu, fadail, kelebihan berwudu dan juga perkara-perkara yang sunat dalam wudu. Antara perkara yang sunat yang harus diberi perhatian. Jadi selepas hadis nombor 8 sini, bab nombor 8 sehinggalah bab yang seterusnya sampai masuk permulaan wudu. Permulaan wudu maknanya ambil wudu sekali, dua kali, nanti lepas tu diterangkan dengan lanjutnya wudu. Baik. Kalau kita mengatakan bab yang ke-8 ni, bab tasmiyah ala kulli halin wa indal wiqa' ni, kalau Imam Bukhari letakkan tajuk ni, tujuan dia untuk menyatakan baca bismillah ketika berwudu. Cuma Imam Bukhari tidak memiliki hadis yang sesuai, mana yang sampai taraf dia untuk diletakkan, lalu dia ambil hadis berkenaan dengan jima' untuk dikiaskan kepada ambil wudu. Kalau jima' pun dalam keadaan begitu disarankan agar dibaca bismillah, so apatah lagi kalau berwudu. Soalnya kepada kita sekarang ini, mana hadis-hadis yang berkenaan dengan wudu? Ada ke tak? Banyak sebenarnya hadis-hadis yang berkenaan dengan baca bismillah ketika wudu. Contohnya hadis, tapi hadis tu semua tak sampai level Imam Bukhari. Contohnya hadis yang diriwayatkan oleh Daruqutni kan. Ma tawadda'a man lam yazkur ismallahi. Tidaklah berwudu, mana tidaklah dikatakan orang itu berwudu, man lam yazkur ismallah. So, orang yang tidak menyebut nama Allah. Riwayat Daruqutni. Baihaqi pun sama juga. Ma tawadda'a man lam yazkur ismallahi alaihi. Ma tawadda'a, tidak berwudu, itu seseorang yang man lam yazkur ismallahi alaihi, orang yang tidak menyebut nama Allah dikala berwudu. Hadis Imam Ahmad, la salata liman la wudu'a lahu. Tiada solat liman bagi orang yang la wudu'a lahu, yang tidak berwudu. Wala wudu'a liman lam yazkur ismallahi alaihi, dan tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah. Seolah-olah macam wudu
tak jadi. Tak sah tanpa berwuduk. So hadis ni ada masalah pada Ya'qub bin Salamah. Kemudian hadis riwayat Abu Hurairah. So Nabi kata ke Abu Hurairah, "Ya Aba Hurairah, wahai Abu Hurairah, idza tawaddata, kalau kamu berwuduk hendaklah kamu kata, kamu sebut bismillah walhamdulillah." Kan? Semuanya sebut bismillah. Ini pun masalah juga. Sanad dia ada rawi Amr bin Abi Salamah. Problem juga riwayat dia. Satu lagi riwayat Daruqutni an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a, siapa yang berwuduk, wa zakara smallahi, dan menyebut nama Allah, tatahhara jasaduhu kulluhu, maka bersihlah, sucilah jasad dia kesemuanya. Wa man tawadda'a, siapa yang berwuduk, wa lam yadhkur ismallahi, dan tidak sebut nama Allah, lam yatatahhar, tidak dikatakan suci, melainkan maudhi'ul wuduk, tempat wuduk saja. Maknanya dari segi zahir saja bersih, tapi rohani tidak bersih. Ini pun masalah pada rawi dia juga. Mirdas ni. Hadis riwayat Nasa'i, hadis riwayat Anas. Qala Anas, qala ba'du ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam awudu. Sahabat-sahabat Nabi mencari air untuk berwuduk. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal ma'a ahadin minkum ma, ada tak air di kalangan kamu ni, ada tak orang yang memiliki air? Lalu fawada'a yadahu fil ma', kemudian bila diberikan air kepada Rasulullah, Rasulullah pun letakkan tangan dia dalam air, wa yaqulu, mana tak cukup dah sebab ramai sahabat yang itu, ada 70 sahabat nak ambil air, tak ada sikit sangat. So Rasulullah pun berwuduk. Wa yaqulu, masa berwuduk Rasulullah sebut, tawadda'u bismillah, berwuduklah kamu dengan membaca nama Allah. Kemudian Anas kata, aku melihat air keluar daripada celah-celah jari baginda sallallahu alaihi wasallam, sehingga semua mereka dapat berwuduk semua sekali. Qala Sabit, berkata anak murid Anas, dia tanya Anas, berapa orang tu? Semua orang yang bersama Rasulullah. So Anas kata lebih kurang 70 orang. So riwayat ni, Nasa'i ni ada dalam Sahih Ibn Khuzaimah pun ada, dalam Daruqutni pun ada, dalam Baihaqi pun ada. So hadis-hadis yang ni, yang cerita tentang ini, ramai boleh berwuduk. Dan Rasulullah kata baca bismillah kan. Baca bismillah ketika wuduk ni, cerita yang ramai sahabat berwuduk sekali dengan Rasulullah ni, hadis ni sahih. Hadis yang sahih, tapi tak sampai level yang dikendaki oleh Imam Bukhari. Satu lagi dalilnya, kullu hadisin, semua percakapan yang penting, la yubda' fihi bizikrillah, yang tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka percakapan itu ataupun amalan itu adalah abtar, potong pahala dia. Banyak riwayat sebut terpotong pahala, lafaz yang digunakan abtar, aqta', dan ada lafaz yang menggunakan tak sebut nama bismillah. So Imam Nawawi kata, riwayat yang ni, hadis ni banyak riwayat. Salah satunya dia kata aqta' kan, yang tak sebut nama Allah. Setiap amalan yang penting, kalau tidak dimulai dengan nama Allah, maka dia akan terpotong. Satu riwayat sebut dengan nama Allah, tidak menyebut nama Allah. Satu riwayat memang sebut tidak membaca bismillah, tidak menyebut alhamdulillah. Satu riwayat sebut bizikrillah, dengan menyebut nama Allah. So hadis ni, walaupun ada problem, setengah ulama ada kata ada problem, tapi Ibn Salah dan Nawawi menhasankan hadis ni, dan Imam Subki mensahihkan hadis ni. Itu di antara dalil-dalil yang mengatakan yang lemah tadi, bila dikumpul-kumpulkan,
So dia jadi hasan lah. Kata Ibn Hajar, turuk yang banyak itu boleh meningkatkan taraf hadis. So yang sahih itu kekal dengan kesahihannya. Cuma sahih tadi tak sampai level. Jadi dengan begitu banyaknya hadis tu sudah tentulah Imam Bukhari nak sabitkan baca bismillah ketika wuduk ni sabit. Cuma tak cukup level dia tak boleh masuk sini. Wa bihi qala, dengan sanad yang sama, qala berkata Imam Bukhari, haddatsana. Ini sanad Imam Bukhari, bukan wabihi ni bukan sanad Bukhari, sanad kita. Kalau saya, sanad saya lah. So sanad saya daripada guru saya ni kan. Guru saya Nasir Ahmad Khan. So daripada guru saya ni, sayalah Zahruddin. Sepatutnya setiap hadis ni saya kena baca sanad saya ni. Wabihi qala haddatsana Nasir Ahmad Khan. Qala haddatsana guru dia sampailah kepada Bukhari. So sini Bukhari lah. Bukhari. So kita punya sanad sini Zahruddin. So ana malahlah sebut semua sanad ni. Setiap sanad ni. So memadai dengan kata bihi saja. So waw pun boleh makna waw tu mana permulaan, kita tambahkan waw, wa bihi. Sebab sambung dengan hadis-hadis yang sebelum ni, wa bihi. Sebab itulah setengah-setengah kali kita tengok dalam syarah-syarah hadis ataupun dalam takhrij hadis. Takhrij hadis. Dalam pelajaran ilmu takhrij hadis. Misalnya kita jumpa satu hadis dalam mana-mana lah, manuskrip kalau dalam mana-mana kitab, dan hadis itu tidak disebut sanadnya, ataupun sebut sanadnya tapi tak sebut kitab mana, ambil daripada mana, dalam Bukhari ke, dalam Abu Daud ke, Nasa'i ke. So kerja kita akan sebut sanad tu, kitab hadis tu ambil di mana. So ini kita panggil takhrij. So, masa kita buat takhrij tu, takkan kita nak tulis semua. Katalah matan hadis ni gini, ni matan hadis kan. Katalah sini sanad ni sanad 1, sanad 2, sanad 3. Banyak sanad, katalah hadis ni banyak sanad. So takkanlah anda nak sebut semua ni. Semua matan ni. So matan tu memadai selepas kita sebut sanad. Sanad mungkin berbeza. So sanad nombor 1 macam ni, sanad nombor 2 macam ni kita sebutlah. Tapi hadis tu sama, matan tu sama. So berpada akhir sekali kita tulis bihi saja. Bihi. So dengan sebut bihi tu artinya dengan matan yang sama. Bihi. Kalau kita letak depan tadi, dengan sanad yang sama. Wa bihi qala al-Bukhari. Kata Imam Bukhari, haddatsana telah meriwayatkan kepada kami Ali bin Abdullah. So Ali ni, Ali Abdullah ni Ali Madini lah. Kita tak kenal dia dengan nama Ali Abdullah. Dalam ilmu rijal kita panggil Ali Madini. Ni yang Imam Bukhari tabik lah dia ni. Tok guru yang dia tabik. Tok guru yang lain tu atas seniority dia ambil hadis tu. Tapi kalau Ali Madini dia kata, aku rasa kalau aku duduk berdepan dengan Ali Madini, kehebatan dia, aku rasa aku ni tak ada apa pun. Kecil aja aku ni. Dia tu hebat dah. Tapi guru dia ni dia rasa hebatnya. Dia kata aku ni rasa kecil, kerdil. Macam kerdil di hadapan Ali Madini. So Ali Madini ni ambil daripada haddatsana Jarir. Jarir ni Ibn Hajar sebut Jarir bin Abdul Hamid. Ni asal orang Kufah. Meninggal tahun 188. Jarir ni ambil daripada Mansur. Mansur pun Ibn Hajar sebut nanti bin Mu'tamir. Ini murid Ibrahim Nakhai. Sebab biasanya kita tak biasa dengan nama Salim bin Abi Ja'ad. Tak biasa dengar. Tapi kalau kita sebut nama Ibrahim Nakhai, kalau kita sebut nama Zuhri, kalau kita sebut Mujahid, kan Mujahid dalam kalau kita belajar tafsir kan.
tafsir Mujahid. Maknanya tafsir ni ambil daripada Ibnu Abbas. Ini anak murid dia lah ni, Mansur. Ni seorang yang tawaduk. Takut sangat pegang jawatan qadi. Masa tu tak ada orang alim lah dia tu. Kajian panggil dia jadi qadi. So dia pergi untuk buat keputusan tu, dia lari. Tak nak jadi qadi. Macam orang budak-budak zaman dulu. Hantar pergi sekolah, lari tak nak sekolah. So dia takut jadi qadi. Ni masa zaman kerajaan Umayyah. Akhir-akhir kerajaan Bani Umayyah. So dia ambil daripada guru dia Salim bin Abi Ja'd. Salim bin Abi Ja'd. So Abi Ja'd ni nama dia Abi Ja'd. So dia bukan nama dia. Nama dia Rafi'. Terkenal dengan Abi Ja'd. Maknanya Salim bin Rafi'. Ini meninggal tahun 98 Hijrah. Ni kalau kita tengok sini dia berguru dengan Quraib kan. Quraib kita tak berapa kenal sebab Quraib ni hamba kepada Abbas. So yang kita kenal mungkin Ibnu Umar. So dia belajar juga dengan, dia ambil hadis juga dengan Ibnu Umar, dengan Ummu Darda. Sini dia ambil dengan Quraib. So Quraib ni hamba Ibnu Abbas. Quraib, so dikatakan dia ni memiliki banyak kitab. Banyak kitab, kalau orang nak tanya hadis-hadis ke, semua dia ada. Yang riwayat-riwayat Ibnu Abbas. Duduk dengan dia. Anak Ibnu Abbas, salah seorang anak Ibnu Abbas yang nak tulis hadis tu, dia tulis surat kepada Quraib. Buat mari ke kami, riwayat ni. Semua khazanah hadis ada dengan Quraib. Yang riwayat Ibnu Abbas. Okey, daripada Ibnu Abbas. Ani Ibnu Abbas, yabulughu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ani Ibnu Abbasin yabulughu an-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Daripada Ibnu Abbas sampai Ibnu Abbas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud di situ sampai? Sampai di sini maksud dia, sebab biasanya kalau kita kata daripada Ibnu Abbas, kalau kita kata Ibnu Abbas sahaja, so kemungkinan hadis itu adalah hadis mauquf. Jadi kata Quraib ni, hadis ni bukan mauquf, bukan terhenti kepada Ibnu Abbas saja. Bahkan hadis ini sebenarnya sampai kepada Rasulullah, artinya hadis ini mari daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana hadis ini adalah hadis yang marfu'. Jadi yablu ni ialah kata-kata Quraib untuk mengelakkan daripada salah faham orang kata hadis ni hadis mauquf. So dia kata bukan mauquf, hadis ni malah sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana hadis ni mari daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lau anna ahadakum, kalaulah mana-mana di kalangan kamu, idza ata ahlahu, apabila dia mendatangi isterinya untuk bersetubuh. Mendatangi isterinya artinya ingin bersetubuh dengan isterinya. Lalu dia berkata, qala bismillah. Dia baca bismillah. Kemudian dia baca doa. Allahumma, ya Allah ya Tuhanku, jannibna, jauhilah kami asyaitana, daripada syaitan. Wa jannibis syaitana, dan jauhilah syaitan daripada ma razaqtana, daripada anak yang kamu akan rezekikan kepada kami. Faqudiya, lalu dengan sebab persetubuhan tadi dapat anak. Faqudiya, dan ditakdirkan. Bainahuma, between them, dapat waladun, anak. Nescaya kerana berkat doa tadi, berkat bismillah tadi, lam yadurrahu. So syaitan tidak akan memberi mudarat kepada anak tersebut. Ini tidak memberi mudarat ini pensyarah-pensyarah hadis. Maknanya ulama-ulama hadis dalam mensyarahkan perkataan ini banyak takwilan lah. Tak ada satu pun yang kita kata sepakat. Mudarat sini tak mudarat dari segi apa? Mudarat dari segi badan dia ke? Tidak akan memberi mudarat kepada kanak-kanak dari segi badan dia ke, ataupun akidah dia sampai nanti dia mungkin boleh menerima mudarat
was-was syaitan ke apa, tapi dia tak mungkin murtad, tak mungkin kufur. Contohnya lah. So salah satu di antara tafsiran. Ini banyak tafsiran boleh tengok sendiri, tafsiran-tafsiran yang diberikan oleh ulama, apa maksudnya syaitan tidak dapat memberi mudarat kepada bayi tersebut. Okay, cuma kita tengok tadi babut tasmiyah. Mula-mula Ibnu Hajar akan membahaskan tentang tajuk ni sendiri. Ada apa benda yang perlu dijelaskan sini. Dia kata perkataan wiqa' di sini. Ni mungkin orang Arab tak berapa tahu perkataan wiqa'. So wiqa' sebab makna waqa'a ni jatuh. Kemudian daripada waqa'a. So masdar dia punya mudhari' yuwaqi'u. Masdar dia muwaqa'atan. Muwaqa'atan. Satu lagi masdar dia fi'alun. Wiqa'un. So dia ambil yang ni lah. Wiqa'. Saling jatuh menjatuh. Waqa'a yuwaqi'u. Itu maknanya istilah dia, istilah kepada persetubuhan. So kalau jima' ni semua orang tahulah. Ini masyhur. So wiqa' jarang-jarang digunakan. So wa'indal wiqa' wa'indal jima'i. Okay, sekarang ni tengok cara dia buat sini. Babu tasmiyah ala kulli halin wa. So dia ada perkataan waw situ. So bila ada waw ni maksud dia ataf. Maknanya yang sebelah ni dia akan ikut sebelah sini. So ikut tu dari sudut mana? Ataf dia atfuhu alaihi. Pengatafannya. Jenis pengatafan. Jenis penggunaan waw. Dengan sebelah A, dengan sebelah B. Dalam bentuk apa? Sebab nanti kalau orang belajar bahasa Arab kan, waw ni banyak permasalahan. Waw ni kita panggil waw ataf. Ada lagi waw mana waw qasam, mana sumpah. So dia kata belah A dengan belah B ni apa hubungannya? Misalnya kalau kita kata Ja'a Zaidun wa Amrun. Zaid mari, Omar mari. Jadi waw tu menunjukkan belah A dengan belah B benda yang tak sama. Belah A dengan belah B benda yang tak sama berkongsi pada Ja'a. Yang ni pula apa hubungan yang di sebelah ni? Yang ni am, yang ni khas. Sebab sepatutnya kalau penggunaan waw dia kena sebelah sini lain. Sedangkan sebelah sini sama. Sebab yang ala kulli halin ni kan dalam semua keadaan tak payah dah sebut wiqa' sebab wiqa' ni dah ada dalam ni. Nak kena sebut benda lain. Jadi kita guna satu istilah yang menunjukkan sebelah sini lain dengan sebelah sini. Yakni ya sini sebelah am, yang ni makna dia sebelah khas. Jadi am dan khas lain kan. Wa atfuhu alaihi min atfi khas. Menyebut khas, ni khas ni menyebut khas khusus, ataf ikut, mana ikut yang ni yang am. Ami. Lihtimami bihi, kerana nak beri tumpuan kepada dia. Tumpuan yang besar kepada dia. Sepatutnya benda tu dah ada sini, tak payah sebut lagi. Tapi oleh kerana ada isu, so bila ada isu kita keluarkan wiqa' sini kan ada sebut dalam kulli hal ni, wuduk pun sebut bismillah, makan nasi pun baca bismillah, minum air pun baca bismillah, tulis buku pun baca bismillah. Jadi jima' pun baca bismillah. Dah ada di sini dah ada masuk di sini. Tapi oleh kerana isu dia tu besar, ada permasalahan, so kita keluarkan dia, masukkan ke sini. Ini kita panggil ihtimam, kerana nak beri perhatian yang besar kepada dia. Baik, sekarang ni
Dia buat tajuk ni umum. Bab menyebut nama Allah dalam semua keadaan. Dia ambil mana semua keadaan ni? Sebab kita belajar dulu, tajuk mesti serupa dengan hadis. Tajuk tu menggambarkan apa yang ada dalam hadis dari segi zahir. Kalau boleh, dari segi zahir. Yang ni memang ada, indal wudu, indal wika'. Indal wika' ada dah ni, terang-terang sebut. Tapi yang ni tak ada. Umum tu tak ada. So, walaisal umumu. Umum tadi yang belah A tadi tidak ada secara zahir. Zahiran. Minal hadis. Daripada hadis bab. Alladhi awradahu. Yang Bukhari datangkan. So, nak ambil mana sini? Ambil daripada kefahaman yang ni lah. Ni, hadis ni kan yang ini. Sebab apa dia letak sini? Sebab sini nak letakkan ada wuduk sini. Sebab kita belajar tentang wuduk. Wuduk ni ada dalam kulli halin. Tak boleh nak letak sini wika' sebab sebut wika' tadi kena bab wika' lah pula. Bab jimak tu. Sedangkan kita belajar bab wuduk. So kita kena mulakan di sini dengan wuduk. Kata wuduk tak ada. Perkataan wuduk boleh difahami pada indal wika'. So maknanya kalau wika' tu pun kena baca bismillah. So apatah lagi wuduk. So wika' tu maknanya suasana pun suasana yang nak berzikir-zikir tu dengan keadaan pakaian pun entah ke mana, otak pun duduk di mana, bukannya nak khusyuk kepada Tuhan pun disuruh ingat kepada Tuhan. Apatah lagi dalam bab memang fokusnya untuk ibadat. Muqaddimah dia pun muqaddimah ibadat, wuduk. Kunci kepada solat. So sepatutnya lebih-lebih lagi lah. Ini kita panggil lebih-lebih aulawiyah. Aulawiyah. Keaulaan. Lebih aula. So lakin tetapi yustafadu min babi aula. So diperolehi makna umum ni, yustafadu diperolehi faedahnya daripada ungkapan babil aula. Babil aula. Li'annahu, kerana idza syuri'a, bila disyariatkan dalam keadaan jima' untuk menyebut nama Allah. Wahia, sedangkan jima', suasana jima' ni ialah mimma umira, diperintahkan agar jangan bising-bising. Fihi bi as-samti. Faghairuhu, maka yang bukan jima', maka lebih aulalah disyariatkan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Makna dia nak kata sini ada riwayat-riwayat yang mengatakan bahawa di kala jima' tu kena duduk diam. Dalam keadaan duduk diam begitu pun, arahan untuk duduk diam situ pun masih lagi ada hadis yang mengatakan kena baca bismillah. Ni macam hadis ni, kena baca bismillah di kala jima'. Jadi kalau keadaan lain seperti wudu yang tak diperintahkan untuk diam, lagilah aula untuk dibacakan bismillah. Soalan kita, mana dianya riwayat-riwayat ni? Apa yang diperintahkan? Siapa perintahkan? Ada tak riwayat-riwayat yang sebut tentang kena duduk diam ketika jima'? So kemungkinan dia merujuk kepada hadis riwayat dalam Musannaf Ibn Abi Shaybah. Tajuk dia ar-rajulu yazkurullaha wa huwa 'alal khala' aw huwa yujami'. Orang lelaki menyebut nama Allah dalam keadaan dia khala', duduk ketika dalam tandas, atau ketika buang air, ataupun ketika mujama'ah, ketika bersetubuh. Apa hukum dia? Salah satunya riwayat Ibnu Abbas. So riwayat Ibnu Abbas dia kata yuqrahu an yazkurallaha, dilarang menyebut nama Allah dikala duduk untuk buang air. Satu lagi, warrajulu yuwaqi'u imratahu, makruh, dilarang. So dilarang menyebut nama Allah dikala yuwaqi'u imratahu, jima' dengan isterinya. So hadis ni
Dan banyak selain daripada hadis yang ni, mana kebanyakan riwayat-riwayat yang tentang ni adalah riwayat-riwayat asar sahabat ataupun asar tabi'i. Yang ni asar Ibnu Umar, Ibnu Abbas. Kemudian yang ni riwayat Ibnu Abbas kan tentang jima'. Yang tabi'i pula contohnya riwayat Mujahid. Makna kata-kata Mujahid lah. Karihal kalam indal jima'. So dilarang, sama ada dilarang tu makruh tahrimi ataupun makruh tanzihi. Tengok keadaan kan. Tapi pokoknya dilaranglah sini. So dilarang bercakap-cakap di kala jima'. Mujahid, itu pun Mujahid. Satu kan? Maknanya asar sahabat tadi. Yang kedua kemungkinan dia kata larang bercakap di kala jima' tu kias kepada larangan bercakap ketika qada hajat. Ketika qada hajat. Kan hadis yang kias kepada riwayat Abu Daud. So riwayat Abu Daud sebut dua orang lelaki yang pergi buang air dalam keadaan buka aurat dan mereka bercakap-cakap. Fa inna Allah azza wa jalla yamqutu ala dhalika. So Allah Subhanahu wa taala murka atas perbuatan yang bercakap di kala qada hajat. Jadi qada hajat ni bersunyi-sunyi kan. Sama juga dengan jima' bersunyi-sunyi. So dikiaskan kepada yang bersunyi-sunyilah. Walaupun hadis ni ada problem lah. So hadis tu ada problem. Ramai yang kata hadis tu dhaif. Tapi Imam Nawawi kata karahatul kalam ala qada' hajat muttafaqun alaih. Muttafaq di kalangan imam-imam. Ramai tokoh-tokoh ulama yang mengatakan makruh bercakap, dilarang. Tak kira apa bentuk jenis percakapan. Kan di sini kata rawa Abu Daud wa Ahmad wa hasanahu Nawawi. So, walaupun ada orang kata hadis dhaif tapi Imam Nawawi dia kata hadis ini boleh di-upgradekan kepada taraf hasan. Yang kedua tadi yang ketiga, larangan bercakap ketika jima'. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir. Satu riwayat dalam kitab Jam'ul Jawami' al-Ma'ruf, al-Jami' al-Kabir. So riwayat ni dia sebut la tuksirul kalam indal mujama'atin nisa'. So jangan kamu memperbanyakkan bercakap dikala berjima' dengan wanita. So dia boleh melahirkan anak yang bisu dan susah nak sebut gagak lah. Atau cakap ni bukan gagak ni sebut, kalau orang Arab kan selalu sebut fa maka kan. So cakap sikit fa. Jadi itu mengganggu kelancaran. So hadis ni diriwayatkan oleh Qabisah bin Zu'aib. Qabisah bin Zu'aib, hadis ni ada dalam Ibnu Asakir. Tapi riwayat dia pun dikatakan banyak problem lah. So di samping riwayat dia ada satu riwayat yang lain hampir sama dengan dia. Tadi ini yang tadi la tuksirul kalam kan. Jangan memperbanyakkan kalam. So yang kedua dia kata idza jama'a ahadukum. So ada riwayat tadi, dua riwayat, satu sini la tuksirul kalam indal mujama'atin nisa'. Ini pun ada dalam Ibnu Asakir. Selain daripada dalam kitab Jam'ul Jawami' ni. Satu lagi riwayat sebut idza jama'a ahadukum ahlahu fala yuksir kalam. Hampir serupa lah. Makna dia tu hampir serupa. Lafaz tu. Idza jama'a bila kamu jima' dengan isteri kamu, maka jangan kamu perbanyakkan bercakap. Tapi sini maknanya dia kata jangan perbanyakkan, maknanya tak kata tak boleh bercakap. Kalau kita tengok dalam riwayat-riwayat Syiah, riwayat Syiah banyak hadis-hadis ini diutarakan. Mana dia kata Sayyidina Ali, tentang dilarang bercakap ketika bersetubuh dengan isteri. Tapi yang riwayat kita yang ahli sunnah ni, riwayat imam bukan Syiah ni, kebanyakannya riwayat-riwayat ni lemahlah. Tapi bila dikumpul-kumpulkan dengan hadis-hadis yang lain, so maksudnya hadis ni ada sabit lah artinya. Sehingga Imam Nawawi kata kan, cakap
ketika qada hajat. So ulama lain ambil kias kepada bersetubuh juga. Kemudian ada masalah-masalah fiqh lah. Masalah fiqh maknanya boleh ke tak boleh sebenarnya. Cakap ni, ada yang katakan boleh asalkan kalam-kalam itu yang ada kena mengena dengan keadaan perhubungan sulit antara suami dan isteri. So bagi yang kata tak boleh tu, mana hadis ni banyak hadis mengatakan seolah-olah menggambarkan tentang tak boleh ni, sama dalam keadaan dalam tandas ke ataupun jima' ni. So ada hadis. Hadisnya ada. Cuma tarah dia ada gangguan sikit. Wa fihi isyaratun ila tad'ifi ma warada min karahati zikrillahi fi halainil khala'i fi halaini al-khala'i wal wiqa'i. So hadis ini menunjukkan satu isyarat bahawa riwayat yang menunjukkan bahawa tak boleh menyebut nama Allah ketika khala'. Khala' ketika nak buang air besar ke air kecil, ataupun ketika jima'. Dari segi logik akal manusia kata benda yang tempat yang kalau buang air tu memang tempat yang khubus, memang tak elok. Baunya apa semuanya kan. Wiqa' pula suasana tu suasana syahwat. Dengan pakaiannya entah ke mananya apa kan. Semuanya tak sesuai untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi hadis ini sebut boleh. Jadi maknanya kalau ada hadis-hadis yang kata tak boleh tu, hadis tu mesti lemah. Jadi Imam Bukhari nak mengisyaratkan bahawa hadis-hadis yang tak boleh tu ini lemah. Wa fi isyaratun ila tad'ifi ma warada min karahati zikrillahi fi halaini al-khala' wal wiqa'. Ini yang kita sebut tadi dari riwayat-riwayat yang ada dalam riwayat Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Seantaranya ialah hadis yang sama juga tadi, Ibnu Abbas. Dia kata yukrahu, dilarang menyebut nama Allah ketika duduk untuk khala', untuk membuang air, dan juga untuk jima'. Larangan kan? Ataupun sini la tashhadul malaikah ala khalaiqah. So malaikat-malaikat tidak hadir ketika kamu duduk dalam membuang air. Hadis Wa'il. Ini Atta' kan? So Atta' tabi'i. Ini Abbas sahabat, Atta' tabi'i. Wa'il tabi'i. Okay, selain tu tadi, selain satu lagi riwayat ketika Nabi qada hajat, ada orang bagi salam. Nabi tak jawab. So Nabi tak jawab tu artinya tak jawab salam. So tak jawab salam tu kalam lah. Salam tu adalah termasuk kalam. So kalau Rasulullah tak cakap artinya dalam semasa qada hajat. Jadi jima' boleh dikiaskan kepada qada hajat sebab kedua-duanya mempunyai unsur-unsur bersunyi-sunyian. Dari satu aspek lah. Tapi kalau orang yang menyanggah, dia kata lain bersunyi dengan jima' dengan bersunyi dengan ni. Yang ni bersunyi, yang ni dia tak adalah benda-benda yang kotoran ke apa kan. Selain tu kita tengok banyak kitab-kitab fiqh yang qaul ulama fiqh yang mengatakan makruh, dilarang bercakap ketika jima'. Tapi dalil kalau kita tengok pun semuanya berlegar di sekitar, kalau hadis pun pakai hadis Qabisah tadi. Satu ulama yang faqih, nama dia Abu Lais Samarqandi. Dalam kitab dia tulis 5 perkara dilarang bercakap. So, salah satunya ketika jima'. Ketika jima', ketika khala', dan dia hidup ni lama. Maknanya orang yang mutaqaddimin, tahun 300 Hijrah. 300 mati, meninggal 373. Dan dalam kitab-kitab fatwa ni kita tengok fatwa Qadi Khan dalam mazhab Hanafi, dituliskan yukrahu kalam inda wat'i. Makruh, dilarang
bercakap ketika wati, jima. Dalam kitab Syafi'i, Hasyiah Umairah dengan kan Hasyiah Umairah Qalyubi tu, syarah kepada Hasyiah kepada I'anatul Talibin. So dia kata yukrahul kalam fi asna'il jima. Dilarang bercakap di kala jima. Sebab itulah isyarat yang diberikan oleh Ibn Hajar tadi. Okay, untuk dua hal ni, fil halaini khala' wal wiqa' tak boleh berzikir, dia kata kan. Tak boleh berzikir, tak boleh menyebut nama Allah lah. Ini larang menyebut nama Allah ketika khala'. So riwayat-riwayat ada tu kira dhaif lah, sebab hadis ni terang-terang sebut boleh kan. Ni hadis sahih. So maknanya kalau ada hadis yang bercanggah dengan itu, mesti hadis itu lemah. Contohnya hadis yang dikumpulkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Yang pertama yang kita tunjuk tadi, yakni riwayat Ibnu Abbas, dia kata dilarang menjemput nama Allah dalam keadaan ketika duduk untuk Baitul Khala, untuk buang air dan juga untuk jima. Dua. Kemudian ni hadis riwayat Atha Tabi'i dan hadis Abu Wa'il. Ini pun tabi'in juga. Satu lagi riwayat Abu Wa'il ni, dua tempat. Isnatan ni dua tempat yang seorang hamba tu tidak sepatutnya dia menyebut nama Allah. Yang pertama, iza atar rajul ahlahu. Sekiranya seorang tu mendatangi isterinya. Kemudian dia mula dengan menyebut Allah. Menyebut nama Allah. Tak sepatutnya dia sebut nama Allah. Ataupun wa iza kana fil khala'. Satu lagi riwayat Ibrahim An-Nakhai. Athar Ibrahim An-Nakhai lah. Ini pun tabi'i, senior tabi'i lah ni. So dia kata arba'atun la yuqra'una al-Qur'ana. 4 tempat yang sepatutnya mereka tidak membaca Quran. Membaca Quran ni zikrullah lah, sebut nama Allah. Ketika khala', tandas, ketika jima', ketika junub, ketika haid. Melainkan orang junub dan orang haid, dia kata fa innahuma yaqra'anil ayah wa nahw. So tak baca Quran tapi baca ayat Quran. Boleh. Mana dia macam zikir lah. Bukan baca Quran. Jadi semua riwayat ni kata Ibnu Hajar, seolah-olah Imam Bukhari nak mendhaifkan lah semua riwayat. Kalau ditakdirkan sahih, nanti dia maksud dia di permulaan. Yang ni yang larangan ni ketika saat buang jima' tu ataupun ketika saat buang air. Yang tu dilarang. So, muqaddimah dia tu, itu yang dimaksudkan. Lakin ala taqdiri sihatihi. Katalah sahih. Lakin la yunafi hadisa al-babi li'annahu yuhmalu ala hali iradatil jima'. Kama sayati fi tariqi ukhra. Baik, yang dilarangnya ialah ketika jima', ketika khala', ketika jima' ataupun ketika masa duduk buang air tu. Tapi hadis ni, kalau kita kata sah larangan tu, okey, yang sah larangan itu di-apply kepada yang ketika dalam keadaan. Tapi hadis ni, macam hadis ni kan, ni iza ata ahlahu, seolah-olah menggambarkan sedang melakukan benda tu. Tapi kita banyak riwayat ni, 3-2 hadis ni dalam Bukhari pun sebut. Ada tempat lain, ni hadis yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, kelima, keenam. Ada 6 hadis. Dalam 6 hadis ni, riwayat yang nombor akhir ni, 2 yang terakhir ni, 6388 dengan 7396 ni, dia bukan sebut iza atah, dia sebut iza arada. Ingin. So bila ingin tu dia belum lagi. Belum masuk medan. Baca bismillah. So tidak bertentangan ni. Ya, sebab dia kata lakin ala takdiri sihhatihi, kalau kita kata yang sah, yang tak boleh ni,
yang ketika khala' ataupun kita wiqa. So ini tidak bertentangan dengan hadis kita ni kita panggil hadis ba'. Li'annahu yuhmalu ala hali iradatil jima'. Kan kalau kita sini, kalau hadis ni kosong, kalau tak ada takdir apa-apa, bila kamu mendatangi, bila seseorang itu mendatangi isterinya, maka bacalah bismillah. Artinya boleh bismillah. Hadis yang sebelum ni, mana yang hadis-hadis yang lain tu dia kata tak boleh. So berlaku percanggahan. Yang tu tak boleh, yang tu tak boleh, yang ni boleh. Bertentangan kan? So nak suruh kata yang tu kita pakai, yang ni pun kita pakai. Tapi pakai yang ni dengan maksud arada. So bila arada dia tak serupa lah dengan itu. Yang tu memang tak boleh, yang ni boleh. Ni ala takdir saja. Maknanya kalau adalah muhaddis yang lain bangun, boleh mencari, membuktikan bahawa yang hadis yang didatangkan tentang karahah itu bukan dhaif, tapi sahih. In case. Ihtimal je lah. Okay, yang seterusnya dia kata, la kama sayati fi tariq ukhra. Sebagaimana yang akan datang dalam jalur riwayat yang lain. Yang inilah yang dua yang dimaksudkan ni, nombor ni. Ni kan? Lau anna ahadahum. Mana-mana di kalangan mereka idza arada. Dan guna perkataan idza arada. Bukannya iza ya ata kan? Guna arada. Ingin. Sama juga dengan nombor 7396 ni. Lau anna ahadakum. Mana-mana di kalangan kamu. Idza arada an ya'tiya. Guna perkataan arada. Okay, yang ni yang in case saja. In case sahih. Tapi masa yang kita pegang yang ni lah. Hadis tu dua. Wa yuqayyadu ma atlaqahu al-musannif. Ma rawahu Ibnu Abi Syaibah min tariqi Alqamata an Ibnu Mas'ud. Wa kana idza ghashiya ahlahu fa anzala qala Allahumma la taj'al lisyaitan fi ma razaqtani nasiba. Tengok, dia guna perkataan indal wiqa. Perkataan indal wiqa. Dikala bersetubuh. So dikala bersetubuh tu luas kan? Dikala mana tu? Waktu bila? Dikala tu. Saat mana? So ini am lah. Kita panggil itlaq. Luas. So bila yang luas, bila kita ada itlaq, kalau boleh kita cari ada yang menjelaskan dengan detailnya, yang khusus. Saat bila. Itu kita panggil qaid. Ataupun kita panggil taqyid. Mentafsirkan satu hadis dengan satu hadis yang lain. Ataupun mentafsirkan apa yang diperkendaki oleh satu pengarang itu melalui nas-nas yang lain. Jadi murad dia di sini indal wiqa' ni dia kata itlaq kan. So bukan itlaq, bukan ikut mana-mana sebab ada hadis yang menyebut secara khusus, takyid. Iaitu hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Ani ibni akhi Alqamah ibn Qais an Alqamah anna Ibnu Mas'ud kana idza ghashi'a lahu. Cerita tentang Ibnu Mas'ud. So Ibnu Mas'ud apabila dia menyelimuti ataupun ni guna istilah untuk mana bersetubuh, menyelimuti isterinya, fa'anzala, kemudian dia inzal, keluar mani. Qala, dikala itu dia berdoa, Allahumma la, ya Allah yang Tuhanku, janganlah kamu jadikan, la taj'al, nasiban, bahagian, untuk syaitan, lisyaitan, pada apa yang kamu akan rezekikan kepadaku. Ma razaqa tani, itu kalau aku boleh anak, jangan kamu bagi satu bahagian pun untuk syaitan memberi kesan, memberi mudarat pada anak tersebut. Okay, selesai tajuk ni, barulah dia bincang tentang rawi. So dalam banyak rawi itu dia sebut masalah tentang jarir. Yang lain tu mungkin dia dah sebut dah sebelum ni.
Jarir ialah Ibnu Abdul Hamid. Mansur pula, kita dah sebut tadi Mansur bin Mu'tamir kan? So Mansur ialah Ibnu Mu'tamir. Dan dia ni termasuk tabi'i yang junior. Min sigharit tabi'in. Wa fil isnad, dalam sanad ni ada lataif. Kesenian sanad ni memiliki 3 orang tabi'in. Salah satu minat tabi'in. Mana tabi'in? Bermula dengan Mansur tadilah. So, Mansur, Salim dan Quraib. Faqudiya bainahum. Maka ditakdirkan. Tengok dia guna bainahum sini. Manuskrip yang dia gunakan bainahum. Yang kita baca tadi guna manuskrip bainahuma. So kita ada 2 manuskrip. Satu baca faqudiya bainahuma. Ditakdirkan mereka berdua, between them. Both of them. Satu lagi bainahum. Ni guna jamak. Ni guna 2 orang, kita panggil tasniah. So manuskrip yang guna jamak ialah manuskrip mustamli. Lil mustamli. Mana manuskrip itu? Ataupun Hamawi itu maksud dia. Yang Hamawi itu maksud dia. Ni sebenarnya Hamwi. Hamwi. Tapi dia yang disebut sini Ibnu Hamwai. Tapi gelaran dia Hamawi. Jadilah. So manuskrip yang mustamli sini. Yang sini dengan yang sini dengan yang sini. So kedua-duanya saling daripada Farabri. Murid kepada Bukhari. Hamwi. Walil baqina. So 2 riwayat ni sebut pakai hum. Yang lainnya, baki yang lain pakai semua pakai huma. Baina huma. Dan menurut Ibn Hajar, yang ni yang lebih tepat. Betul. Wahuwa aswabu. Lebih correct. So, guna dhamir sama tak? Guna dhamir bainahum dengan bainahuma ni. Dari segi bahasa Arab. So, ulama kalau dulu sekarang ni kita ngaji bahasa Arab, jamak bermula daripada 3 ke atas. 3, 4, 5, 6, 7 sampailah seterusnya. So jamak bermula dengan 3. Sebelum 3 tu kita panggil tasniah lah. Maknanya kalau 2 kita panggil tasniah. Kalau 1 kita panggil mufrad. So dalam grammar pun dia pecah 3 kan. 1 mufrad, tasniah untuk 2. Banyak, lebih pada 3, 3 ke atas kita panggil jamak. Arab dulu-dulu, dia kata 2 ni pun jamak. Mana aqallu al-jamak. Jamak yang paling minimal sekali ialah 2. Kalau nahwu yang kita belajar sekali, jamak yang paling minimal 3. Dan Arab-Arab dulu-dulu, zaman-zaman Farrak dulu, Farrak ni tokoh Arabik lah dulu. So dia kata, minimal jamak tu ialah 2. So bolehlah sini. Bukti dia dalam Quran guna gitu pun. Quran banyak guna, mula-mula tu dia guna 2. Kemudian dia cerita yang 2 tu dia guna sirah jamak. Macam cerita Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dengan Nabi Daud tu dia jadi hakim. Allah kata kami menyaksikan mereka. Bukan mereka berdua, dia guna hum. Jadi 2 tu jadi hum. 2 tu paling kurang jamak. Yang mana Quran guna.
Wa Dawud wa Sulaiman idh yahkumani. Daud dan Sulaiman ketika mana mereka berdua mengadili tentang filhas, tentang ladang. Sebuah ladang yang dibawa kes kepada mereka berdua. So, bila berlaku pergaduhan kaum tadi tentang ghanam, tentang haiwan ternakan. So, bila mereka menghukumkan tu, wa kunna li hukmihim. Dan kami syahidina, menyaksikan li hukmihim, terhadap pengadilan yang mereka lakukan. Him. Mana pengadilan yang dilakukan oleh Daud, Sulaiman dan Daud. So dia guna him. Mana home dia guna. Sedangkan sini dua orang. Sebab tu dalam kitab tafsir dia kata, dalam ayat ni menggunakan dhamir jamak untuk dua orang. Okay, so dia kata, wa yuhmalu, dan kita apply kan kalau kita nak kata dua tadi, jamak tadi, wa yuhmalu al-awwalu, yang ni, yang home tu. Apply ala anna aqall al-jama', bahawa jamak yang paling minima ialah isnain. Ini pendapat sebahagian daripada ahli lughah, iaitu farra. Ini farra kan. Ini ahli bahasa lah. Tapi kalau ulama-ulama selepas tu, sebab dhamir ni akan menjadi masalah hukum hakam dalam fiqh. Kan? So lainlah pelbagai mazhab dalam bab berhukum hakam. So kalau yang isnani, mana aqallul jama', paling minimum jama' ialah dua. Ini kalau dari segi bahasa tadi, ahli bahasa farra' kan. So yang bukan farra' maknanya kalau daripada zaman sahabat, Umar bin Khattab, Zaid bin Sabit. Kemudian ulama-ulama yang imam-imam, Imam Malik. Sehinggalah sampai kepada Imam Ghazali. So yang kata paling minimum jamak ni ialah salasa, 3. Ini kalau di kalangan sahabat, Ibnu Abbas. Di kalangan imam-imam, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah. Sehinggalah kepada Ibnu Hazm, Zahiri. Wa sayati mabahisu, akan datang perbahasan tentang hadis ini. Mabahisu wa sayati mabahisu hadzal hadisi fi kitab nikah. Bakis jimak-jimak ni sepatutnya dalam kitab nikah lah, insya-Allah taala. Okay, satu masalah yang ditimbulkan oleh Karmani. Karmani salah seorang pensyarah hadis seperti Ibnu Battal tadi. Sebelum Ibnu Hajar ni, dulu kita syarah Bukhari ni kalau nak baca Ibnu Battal, baca yang Karmani. Sekarang ni awak tak baca dah. Untuk penyelidik aja baca Ibnu Battal, Karmani. Kalau nak mengaji Bukhari, baca Ibnu Hajar, Fathul Bari. Afada al-Karmaniyu annahu, Karmani telah memberi satu faedah. Satu faedah ni memberi satu perkara tambahan, bahawa dia telah melihat annahu ra'a, manuskrip kita panggil nuskhah, fi nuskhatin quriyat ala Farabri. So orang dulu tu mungkin dia jumpa banyak manuskrip. So dia kata, dia tengok satu manuskrip yang dibaca di depan Farabri. Quriyat ala Farabri. Dalam manuskrip tu ada tulis. Mana manuskrip tu ada hasyiah lah, ada nota kaki tu. Qila,
ditanya Bukhari, qila li Abi Abdillah. Abi Abdillah ni siapa dia? Bukhari kan? Sebab tu dia kata yakni maksud dia musannif, pengarang kitab ni. Yakni musannif musannifah. Li Abi Abdillah yakni al-musannifah. So orang tanya dia tentang jimuk-jimuk tu kan. So macam mana ni? Kalau tak pandai bahasa Arab. Doa-doa pun tak reti bahasa Arab. Dia tanya man la yuhsinu, orang yang tak reti bahasa Arab. Man la yuhsinu al-arabiyyata. Boleh tak dia kata sebut benda tu dengan bahasa Parsi? Yaquluha bil farsiyah. Sebab apa selalu sebut bahasa Parsi? Sebab lepas tanah Arab tu kan, lepas tu tanah-tanah yang masa tu semuanya guna bahasa rasmi, bahasa Farsi, bahasa pertuturan. Yang Khurasan, daerah-daerah Ajam dulu, awal-awal Islam, Ajam yang dimaksud itu daerah-daerah yang menggunakan pertuturan Farsi. Iran lah. So Iran waktu tu luas, termasuklah Uzbekistan, Samarkand, semua tu. Kita panggil Mawara Nahar. Sebab tu soalan pun tanya bahasa Parsi. Boleh tak bahasa Parsi? Imam Abu Hanifah pun fiqh dia orang tanya masalah Parsi. Boleh tak baca bismillah ni? Baca Al-Fatihah dalam bahasa Parsi. So yang ditanya bukan Parsi, bukan bahasa Inggeris, bahasa Melayu. Sebab kita ada dua bahasa yang utama waktu tu, bahasa Parsi dan bahasa Arab. So dia kata ya, qala na'am, maknanya kepentingan baca doa ni kena baca doa dia. Kena sebut nama Allah. So, walaupun dengan bahasa Parsi. Qala na'am. So no comment from Ibnu Hajar. Seolah-olah dia nak katakan apa yang disebut oleh Karmani ni ada satu manfaat juga di sini. Pentingnya berdoa walaupun dengan bahasa Ajam, bahasa sendiri. Habis dah? Okay, seterusnya kita akan masuk tajuk yang ke-9. Babu ma yaqulu 'indal khala'. Wa bihi qala. Wa bi sanadil muttasil minna, dengan sanad yang bersambung daripada kita ila amiril mukminin, hingga ke penghulu kepada orang-orang mukmin dalam bidang hadis, amiril mukminin fil hadis, iaitu Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullah. Qala, berkata dia, babu ma yaqulu indal khala'. Bab menyatakan apa yang nak disebut, apa yang nak dibaca ketika membuang air, indal khala'. Ini masalah yang panjang lebar Ibnu Hajar sebut di sini, bawah ni. Sedangkan kita sekarang ni bab wudu. Sampai ke peringkat akhir ni wudu. Masih lagi wudu, tiba-tiba buang air. Macam tak kena je kan? Macam tak ada hubungan antara wudu tadi dengan buang air. Sepatutnya buang air ni lebih awal, barulah wudu. Ini tengah-tengah sebut ni. Sebab tu setengah-setengah ulama yang mensyarahkan hadis ni, mula-mula peringkat dulu, setengah kata Imam Bukhari tak patut kat sini. Tak ada kesenambungan. Ataupun mereka kata Imam Bukhari sebenarnya dalam mengaturkan hadis ni, dia bukannya ikut kesenambungan. Maknanya ada rahsia-rahsia yang tertentu. Dia just kumpul-kumpulkan hadis yang mana dia teringat, oh ni tentang khala'. So dia pun catat, buat, masuk. Macam tu. So Ibn Hajar tak setujulah. Ibn Hajar kata setiap aturan bab-bab Imam Bukhari itu mempunyai makna yang tertentu. Ada hikmah, ada rahsia di sebalik penyusunan Imam Bukhari. Walaupun kita nampak macam tak ada hubungan dalam bab wudu, tapi sebenarnya ada hubungan. Wabihi qala, dengan sanad yang sama berkata Imam Bukhari, haddatsana Adam, dan meriwayatkan kepada kami Adam bin Abi Iyas kan. Qala haddatsana Syu'bah,
Qa'an Abdul Aziz. Mengambilnya daripada Abdul Aziz bin Suhaib. Berkata Abdul Aziz, qala sami'tu Anas. Aku mendengar Anas radhiyallahu anhu berkata, yaqulu kana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adalah Nabi idza dakhala al-khala'a. Apabila dia masuk ke dalam khala. Dalam tandas lah kita kira sini. Masuk ke kawasan tandas. Sebab zaman Nabi tu ada dua kan. Satu Nabi buang air di Sahara, tanah lapang. So maknanya tak ada tempat tertutup lah. So tak ada lah maksud dia dakhala. Sini kalau dakhala tu mesti ada pintu lah. So sebab tu Nabi buat tandas tu di rumah kan. So idza dakhala al-khala'a, bila Nabi nak masuk ke dalam tandas, qala, Nabi berkata, Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku aku berlindung bika dengan kamu minal khubusi wal khaba'is, daripada syaitan jantan syaitan betina. Minal khubusi wal khaba'is. Itu salah satu mafhum dia lah. Okay, kemudian dia sebut sokongan hadis. Sokongan hadis. Taba'ahu. Taba' artinya mengikut, artinya menyokong hadis ini. Taba'ahu, hadis ini disokong oleh Taba'u Adam sini, Adam. Ni Adam kan? Kata Rabi Adam. Mengikut Adam, dengan sekatan dengan Adam, yang ambil daripada Syu'bah ni ialah Ibnu Ar'ar. So, maknanya kita ada Syu'bah. Syu'bah ada anak murid dia. Satu Adam. Satu lagi Ibnu Ar'arah. Kemudian waqala Gundar. So tambah satu lagi sini Gundar. 3 anak murid dia. So maknanya kalau Ar'arah ni, Ibnu Ar'arah dengan Adam, so riwayat dia ni, riwayat dia sama dengan ni. Iza dakhala. Iza dakhala. Guna ayat iza dakhala. Tapi kalau anak murid yang lain iaitu Gundar, so dia tak guna perkataan iza dakhala. Dia guna iza ata. Ata, perkataan ata. Makna sama je. Lafaz dia berbeza. Kemudian kita ada waqala Musa an Hammad. Musa, Hammad, kemudian Abdul Aziz. Musa, Hammad, Abdul Aziz. Yang kita sini Adam, Syu'bah, Abdul Aziz. So sini kita tukar Adam ni Musa. Hammad ni Syu'bah ni tukar Hammad. So maknanya anak murid Abdul Aziz ni Hammad. Maknanya seangkatan dengan Syu'bah, Hammad. So kalau riwayat anak murid Abdul Aziz yang lain selain daripada Syu'bah, Hammad, yang ambil daripadanya Musa tu ambil. Kan? So kalau riwayat ini guna perkataan idza dakhala. Idza dakhala juga. Maknanya serupa dengan riwayat Adam dan juga Ibnu Ar'arah. Satu lagi kita ada Sa'id, waqala Sa'id bin Zaid. So ada seorang lagi. Abdul Aziz ni. Satu Syu'bah, satu Hammad, satu Sa'id. Sa'id bin Zaid. So kalau anak murid dia Sa'id bin Zaid, dia guna perkataan iza arada. So ada tambahan arada, ingin. Bila dia ingin masuk, ada perkataan ingin lah, arada. Bukan maksudnya iza dakhala tu dah masuk dalam tu. Bila masuk, ingin nak masuk. Jadi dengan adanya iza arada ni, jadi yang lain itu sudah ditafsirkan bukan maksudnya dalam tu. Maksudnya di luar. Iza arada. Maknanya sebelum masuk pintu. Sebab ada iradah sini. Jadi sini babu ma yaqulu idza lah sini. Iza arada an yadkhula khala. Sebab itulah dia punya tajuk ni kan.
babu ma yaqulu indal khala. So inda ni kena tukar makna iradah sini. Jadi inda kena bubuh inda iradah. Sebab dia telah ditafsirkan oleh hadis yang lain. Apakah yang akan disebut bila hendak iradah. So bila hendak masuk dukuli fil khala dalam tandas. In case in kana, kalaulah tandas itu muaddan, disediakan lizalika untuk buang air. Arak dulu saharak, malah kita pun kampung-kampung dulu, zaman dulu tak ada tandas, kita pergi dalam hutan sikit. Itu dia panggil bukan muaddan lah. Ini tempat yang muaddan, yang telah ditetapkan untuk sebagai tandas. Wa illa, kalau tidak, fala takdira. Kalau tempat yang bukan tandas, tak perlu ditakdirkan sini arada. Cukup dengan ni je lah. Cukup dengan masa nak tanggalkan baju tu. Masa nak angkat baju tu. Masa tu baca. Wallahu a'lam bissawab.